Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi izin kurnia untuk kita pagi ini untuk menunaikan ibadah dan sama-sama cuba untuk memahami seberapa daya kita terhadap mukjizat ilmu yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan baca yang ini tafsir surah Al-Baqarah. Saya terlupa ada berhenti di mana. Tak salah kita bawa masuk mukadimah. Tak salah kita bawa masuk mukadimah surah Al-Fatihah. Tengok muka yang saya surat apa saya tak perasan. Saya bawa kitab yang Jawi. Yang mulia lah, Muqaddimah Suratul Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Kita tengok muqaddimah ataupun pendahuluan surah ini sebagaimana biasa dinamakan Al-Fatihah. Yang mana maksud Fatihah ni adalah pembuka atau yang mula-mula. Ini nama yang biasa kita kenal surah Fatihah. Orang kita panggil baca Alham. Ia juga dinamakan dengan Ummul Quran. Antara nama lain bagi Fatihah ni Ummul Quran. Apa maksud Ummul Quran? Ibu kepada Quran. Dan juga dinamakan dengan Ummul Kitab, iaitu ibu kitab suci. Ummul Quran maksudnya segala intipati Quran itu ada dalam suratul Fatihah. Ataupun dalam kata yang lain, surah-surah lain itu adalah surah yang menghuraikan isi kandungan Fatihah daripada 7 ayat Fatihah itu. Apa huraian dia, apa tafsiran dia kepada ayat sebagai contoh ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada ayat-ayat Quran lain yang menghuraikannya, iaitu baki 113 surah itu menghuraikan ayat-ayat yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Sebab itu dinamakan Ummul Quran. Cabang-cabang daripada surah Fatihah itu adalah terkandung dalam surah-surah yang lain. Dinamakan Ummul Kitab. Kenapa nama ibu kepada kitab-kitab? Kerana kitab Al-Quran pertamanya dia bersifat nasikh. Nasikh ni membatalkan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi ni ada 4. Kitab Taurah kepada Nabi Musa AS, Kitab Zabur kepada Nabi Dawud AS, Kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Bila mana turun kitab Al-Quran, Taurah, Zabur, Injil ini dibatalkan, tak boleh pakai lagi. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca kitab Taurah, sebab sahabat-sahabat Nabi ini sifat mereka adalah fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk buat baik. Bila tengok orang-orang Yahudi yang Muslim, di kalangan orang-orang yang Madinah, orang Yahudi ada Madinah yang setiap malam Sabtu ataupun setiap hari Sabtu membaca kitab Taurah.
Sayyidina Umar minta pada Nabi. Nabi larang. Nabi kata kalaulah Musa masih hidup pada hari ini, nescaya dia akan mengambil Quran sebagai bahan, sebagai bacaan rujukan. Begitu juga nanti bila sampai masa Nuzulul Isa. Nuzulul Isa maksudnya Nabi Isa turun pada akhir zaman nanti. Nabi Isa dia akan menjadi pemimpin kepada manusia. Antara yang disebut dalam hadis, Nabi Isa akan turun menghapuskan solib. Gereja maksudnya simbolik kepada menghapuskan ajaran Kristian, dan juga membunuh babi-babi. Dan Nabi Isa memimpin manusia pada masa itu. Nabi Isa ni Nabi, Rasul, dan baginda juga diutuskan, dikirimkan oleh Allah dalam pengutusan dia itu dengan sebuah kitab yang bernama Injil. Tapi Nabi Isa tidak memimpin manusia dengan Injil. Ini antara kita panggil sebab-sebab dinamakan surah ni dengan umul kitab. Tapi kalau tengok dalam tafsir Qurtubi menyebut banyak lagi nama lain bagi surah Fatihah ini. Tapi yang masyhur ada 3 je. Dalam kitab kita ni menyebut Ummul Kitab, Al-Fatihah, Ummul Kitab dan Ummul Quran, dan satu lagi yang masyhur adalah Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Surah Al-Ham yang kita sebut tu juga adalah satu nama yang termasuk dalam nama-nama Quran yang diriwayat oleh para ulama kita. Jadi kita tak panjangkan ke situ lah. Penting sebelum kita baca surah Fatihah ni, kita kena tahu isi kandungannya. Sebagaimana penting bagi orang yang membaca sebuah buku, membaca isi kandungan buku tu. Kalau kita baca buku kita ni, tak baca lah rujukannya, kita baca sekali lalu, tak salah bulan dulu. Kalau tengok rujukan bagi menerbitkan ataupun mencetak, menghasilkan tafsir pimpinan Ar-Rahman, tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Quran, itu nama lengkap, tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Di antara tafsir yang dirujuknya tafsir Muqathir, tafsir Tabari, Ruhul Ma'ani, Anwarut Tanzir, Hasyatul Khafaji, Hasyatul Syekh Az-Za, tafsir Jalalain, Hasyah Jamal, Hasyah Sabu, Hasyah Sawi, tafsir Manar, dirujuk tafsir Manar, dia dirujuk tafsir Manar, tafsir yang moden sikit, Syekh Muhammad Abduh, Mahasinut Ta'wil, Tafsirul Maraghi, Tafsirul Quran Al-Karim, Syekh Mahmud Syaltut bekas Syekhul Azhar, Tafsirul Jawahir, Tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir karangan Syekh Sayyid Qutub. Syekh Qutub ni bukan orang Azhar, dia orang Mesir. Yang hebat tafsir ni, bila kita buat kajian kita, dia ditulis di dalam penjara. Syekh Sayyid Qutub ni dipenjarakan oleh kerajaan Mesir pada masa itu kerana dia menentang dasar-dasar kerajaan yang bersifat sekular. Lalu dia dipenjarakan. Dalam penjara itu dia menulis sebuah kitab dan dia Fi Dhilalil Quran, tafsir, dan dijadikan sukatan dalam pelajaran tafsir di Universiti Al-Azhar. Tapi dikatakan zaman pemerintahan baru ni, sukatan daripada Ibnu Katsir telah pun dikeluarkan daripada sukatan Al-Azhar. Tu saya tak pasti. Masa saya belajar tu memang ada, kita ambil sukatan Fi Dhilalil Quran, beberapa surah. Tafsir Gharibul Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada buku Ulumul Quran, dan kitab-kitab tafsir Melayu dan Indonesia. Ni rujukannya. Dan dari segi kitab hadis Quran ni, kalau ikut sejarah,
pada zaman awal dulu, dia tidak terpisah daripada tafsir Quran ni, tidak terpisah daripada hadis. Ulama awal-awalnya kumpul buat kitab hadis. Pada zaman awal dulu, Quran ni ditafsirkan dengan hadis. Maknanya tafsir Quran bil ma'thur. Maknanya ada tak contoh ayat Quran? Ada tak ayat Quran? Ada tak hadis yang menafsirkan ayat Quran? Cari. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Apa hadis dia? Hadis sebenarnya hadis daripada hadis ni banyak. Kalau dari segi susunan hadis dia ada hadis marfu' dikatakan oleh Nabi, ada hadis mauquf disebut dikatakan oleh sahabat, ada hadis maqtu' dikatakan oleh tabi'in. Dirujuk, tengok keluarkan ada ke tidak. Di antara kitab hadis dirujuk dalam menghasilkan kitab tafsir ini adalah Fathul Bari. Ini syarah kepada tafsir syarah kepada hadis Imam Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Saghir, Syarhul Azizi, kemudian Tuhfatul Zakirin, Fathur Rahman, dan kitab-kitab kamus Arab dan kitab-kitab kamus Melayu dirujuk untuk buat buku ni. Kenapa kita penting untuk tengok rujukan ni, baru kita tahu orang ni orang macam mana fikrah dia. Kalau ditulis rujukan dia, tak ada rujukan, maknanya dia tulis ikut cakap dia lah. Jadi bila kita tengok rujukan ini, kita tengok memang nampak kehebatan yang ada pada tafsir. Itu yang pertama bila kita baca buku. Yang kedua, kita tengok isi kandungannya, apa nak cerita dia. Jadi dalam mukadimah ni dia menceritakan beberapa perkara dasar yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah ini. Ada tafsir yang tak menyebut juga dasar-dasar ni. Kalau kita buka tafsir Ibn Kathir, dia tak sebut. Tapi ada tafsir yang menyebut sebagai panduan kepada kita sebelum memasuk dalam penafsiran surah. Tengok yang pertama. Dalam surah Fatihah ini menetapkan wujudnya Allah Azza wa Jalla yang mencipta seluruh alam, sebagaimana yang tersebut dalam firmanullah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin ini sebagai satu ketetapan, tasbit, ataupun boleh kita sebut sebagai hujah untuk kita berdepan dengan golongan-golongan ateis atau zaman dulu dipanggil ad-dahri yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Jadi apa dalil Tuhan ni ada kalau kita orang Islam, orang tanya kita. Tapi orang pendiat ni dah handai ngaji dengan Ustaz Mio Rafi sebab 20. Apa dalil Tuhan ni ada? Orang tanya kita, mikir orang Islam, apa bukti Tuhan wujud? Nampak tidak? Kalau nampak mesti ada. Benda yang ada mesti nampak. Boleh tak kita kata siapa yang tak dia kan? Boleh siapa-siapa yang tak dia dalam ni kita, oh dia ada datang tadi keluar subuh. Kita kata mana ada nampak batu hidung, betul nampak, macam mana mikir kata ada? Ini hujah ad-dahri. Setiap benda yang ada mesti nampak. Mesti boleh ditengok dengan mata, mesti boleh kalau orang Kelantan sebut boleh dijamah dengan tangan, boleh dicekuh dengan tangan. Ni cekuh pun tak boleh, tengok pun tak nampak. Macam mana nak katakan ada Tuhan? Kita bawa hujah, kita alhamdulillahi rabbil alamin. Menyebut tentang Tuhan sekalian alam itu adalah tanda bagi kewujudan Allah. Apa tanda Allah Ta'ala ada? Alam ni ada. Apa macam mana pula tu? Alam ni tak akan boleh jadi sendiri kalau tanpa ada yang menjadikan dia. Sebab alam ni sifat dia berubah-ubah. Ke alam ni statiknya, matahari hobi tu je. Tak, matahari. Kita tengok matahari sekarang pukul 8 dengan matahari pukul 12. Kita tengok matahari tu. Pukul 8 senyum, pukul 12 cakap melentang kita. Sebab lantak di cahaya matahari tu. Dia dah berubah sifat dia. Sebab sifat alam ni masih Allah, benda yang lain daripada Allah. Bila benda yang lain daripada Allah, sifat dia mesti boleh berubah. Kita ini berubah. Yang dulu kuat sekarang dah tak kuat. Dulu segur sekarang dah tak segur.
Dulu hidup, sekarang dah mati. Batu, contoh batu kita tengok, nampak je rupa sama, tapi dia ada perubahan. Tanyalah pengkaji batu, kita tak tahu kalian ni, kita tak boleh nak sebut perbezaan. Pokok kita nampak, pokok. Ini sifat alam, dia berubah. Jalan tar kita depan, baru turap hitam beri, lepas tu sekarang udah pucat. Sebab apa? Dia berubah, sifat dia berubah. Ni kita panggil dalam sifat alam. Jadi kalau kita tengok, Allah Ta'ala jadikan alam ini dengan sifat perubahan. Ini ayat pertama nak menetapkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan kesimpulan sifat-sifat jalal. Jalal ni maksud kebesaran. Dan sifat-sifat kamal, al-kamal, sifat-sifat al-kamal. Dia tak boleh sebut jalal, sebut al-jalal. Dan al-kamal, kesempurnaan, sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman sebagai contoh, tak disifatkan kepada yang lain daripada Allah. Ar-Rahman ini adalah sifat yang maksus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Ini kita baca sekali lalu lah, nanti kita tengok dalam tafsirnya secara detail. Yang ketiga, menyatakan kepada manusia akan hari yang padanya kelak, padanya pada hari. Ini cara kita baca kitab Jawi lah, walaupun ni kitab ni agak moden, tapi metod penulisan dia punya gaya bahasa dia masih mengekalkan cara orang lama baca. Menyatakan kepada manusia akan hari, akan ni satu hari. Kalau ngaji dalam bahasa Arab, dia ada nahu sorof. Kalau kita nahu sorof, orang pondok ni hebat. Dia punya kitab Jawi pun dia cari tata bahasa dia. Setiap perkataan tu dia ada penentuannya, kedudukannya. Jadi kalau dalam ilmu nahu dia panggil akan ni maf'ulun bih, benda yang kena buat. Jadi sini mengatakan menyatakan kepada manusia akan hari yang padanya kelak ia hari ataupun ia manusia. Akan hari yang padanya pada hari itu kelak ia manusia akan menerima balasan amal. Dalam ayat surah Fatihah ini juga ada ayat yang menegaskan tentang berlakunya hari kiamat. Sebagaimana yang tersebut dalam firmanullah Maliki Yaumiddin. Di dalam ilmu qiraat Maliki Yaumiddin ni ada yang baca dengan mad, ada yang dibaca dengan bighairi maddin. Baca Maliki Yaumiddin laju, atau baca Maliki Yaumiddin. Itu kena tengok orang ilmu qiraat. Kenapa kita sebut qiraat? Sebab tafsir ni dia akan menyebut apa-apa yang bersangkut paut dengan Quran. Nanti kalau kita dengar orang baca Maliki Yaumiddin, kita kata salah. Jadi kalau kita tak tahu, diam lah. Tapi kalau orang memang tak salah baca, kadang orang baca Maliki Yaumiddin dengan riwayat Hafs, salah lah. Kita baca Quran ni Asim riwayat Hafs. Hafs ni baca dia Maliki Yaumiddin, tapi kita baca semua ayat tu dengan Hafs. Tapi bila baca Maliki Yaumiddin, kita baca qiraat lain yang baca pendek. Saya pun tak ingat qiraat yang baca pendek tu, salah lah hukum dia. Jadi kalau nak baca Hafs, semua Hafs. Dulu masa belajar dulu, ada kawan beli Quran, semangat nak hafal Quran ni. Bila belajar dia ada surah, ada beberapa juzuk yang kena hafal. Beli Quran, semangat. Beli balik tulisan ni lain. Dia kata dia tulisan orang jahat ni. Tulisan lain kita. Orang salah cetak Quran. Kecoh tu. Kita pun tak tahu, tapi ada orang yang pandai kata ini qiraat Warash, dia kata. Memang lain. Baru tahu. Dulu masa orang buat kuliah sijil qiraat tak nak masuk, kena lah. Dia kita tahu qiraat Warash. Memang ada dekat kita tak jual. Di Malaysia ni kita biasa ada lah kot jual tu, tapi bukan tempat-tempat dia, mungkin ada tempat khas ke, kalau letak begitu nanti orang keliru. Memang tulisan dia lain sikit. Lain tu maksudnya dia ada perubahan pada baris dia sikit. Memang, tapi itu adalah Quran
riwayat yang dibaca oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang masyhur dipakai seluruh dunia ni adalah riwayat Hafs. Itu standard bacaan adalah bacaan Hafs. Kalau dalam musabaqah, musabaqah kita dah habis ke belum start ni? Belum start belum puasa kita peringkat ni. Apa itu tilawah Quran antarabangsa pun dia banyak pakai riwayat Hafs. Tak adalah kita dengar baca Maliki Yaumiddin ke, dan bacaan-bacaan yang ada beberapa perubahan tu. Tu orang mengaji tahfiz dan qiraat mesti ada lah. Siap tu. Jadi dalam firman Maliki Yaumiddin menceritakan tentang hari kiamat supaya seseorang itu tidak menumpukan usahanya kepada mencari nikmat hidup dunia dan kelazatannya semata-mata. Kita bagi hidup dunia. Dunia ni best lah, dunia dengan nafsu kita best lah. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu lagi satu tempat lebih best, lebih baik, lebih bagus daripada dunia, namanya akhirat. Tapi nak pergi akhirat kena lalu dunia. Bila lalu dunia kena ingat, kamu bukan hidup dunia je, kamu akan hidup di akhirat. Dari segi bekal yang kita bawa, bekal, contoh kita bekal orang berkerja, dia keluar rumah pukul 8, balik pukul 5. Mak dia kata ini bekal, ni makan pukul 10, ini makan pukul 1. Ini makan pukul 10, ni makan pukul 1. Dia pukul 10 tu makan semua. Pukul 1 ngangil lah, tak ada bekal dia. Jadi kita ni, dunia ni kita habis belakang kita, akhirat esok ngangil. Tak ada bekal nak dibawa persediaan untuk akhirat. Jadi ayat Maliki Yaumiddin nak bagi kita tahu yang kita hidup ni bukan dunia je. Tapi memang dunia ni kabur ke mata kita. Tak ingat siapa lah sebut, ada orang Melayu kita, dia kata dunia ni macam Fata Morgana. Apa kita panggil cakap kita ni, mayang orang kita panggil mayang-mayang. Fata Morgana tu mayang-mayang. Tengok macam ada air, kejut-kejut tak ada, sampai sudah tak jumpa air tu. Kalau kita ikut jalan tu sampai sudah ke satu. Ni dunia ni carilah apa pun tak akan cukup sebab nafsu, memang sifat nafsu. Tapi bila kita didik nafsu tu dengan iman dan akal, nafsu tu akan bersifat dengan sifat qanaah, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Tanyalah, kalau orang, kita tengok orang tu, kamu ni apa ndak lagi? Kalau tengok kamu ni ndak apa lagi? Tengok semua dah ada dari segi rumahnya, kenderaannya, tapi dia masih lagi, sebab sifat dunia ni dia tak akan rasa cukup. Tapi bila dididik dengan iman dan akal, tambah-tambah dididik dengan kepercayaan tinggi pada hari akhirat, dia akan bersifat qanaah. Bukan pula maksud hari kiamat suruh kita jadi miskin sampai ke dania, itu bukan. Kalau kita orang Islam miskin, siapa yang nak bayar zakat? Dan kita ni kena ada kecukupan juga tu. Tapi bukan meletakkan dunia tu memang tegap dalam hati sampai tak nampak akhirat, maksud dia. Yang keempat, menerangkan tugas yang kerana tugas itu manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, iyyaka na'budu. Apa sebab Allah Ta'ala jadikan kita? Kalau kita ambil logik akal manusia, setiap benda yang kita buat ada sebab ke? Kadang benda yang kita buat tak ada sebab. Benda yang kita buat, kita gosok gigi, sebab apa? Suka-suka nak gonyoh gigi, tak ada. Adalah fadilat dari segi kesihatan, dari segi agamanya. Kita jahit baju, buat apa? Jahit baju. Kita nerang clean rumah, buat apa? Kita sapu semak, buat apa? Jadi semua yang kita buat tu ada sebab. Allah Ta'ala nak bagi tahu, kamu dijadikan Allah Ta'ala juga ada sebab ni. Apa sebab dia? Iyyaka na'budu. Sebab maksud iyyaka na'budu ni, kepada kamulah Allah kami menyembah. Sebab ibadah itu dengan segala jenis segala jenis ibadah.
tidak diperlukan oleh manusia kerana ia menghidupkan iman, menyihatkan tubuh badan dan memperbaiki akhlak dan mensucikan jiwa. Jadi kalau kita tak nampak ibadah ni, bila sebut ibadah, manusia kita ni orang manusia banyak ditasawur dengan pemikiran. Tasawur maksudnya digambarkan dalam pemikiran kita semayang. Kalau sebut ibadah ni semayang, mayang. Kedua berzikir, baru puasa, baru zakat, haji, ginian. Ni tasawur, gambaran dalam kepala kita. Jadi ibadah contohnya semayang ni, dia punya fadilat dia, khasiat dia, yang pertama dia adalah menghidupkan iman. Iman ni benda yang tak nampak, tak boleh diukur. Iman ni tak nampak. Kita boleh tengok kadang-kadang orang tu nampak amalan banyak, tapi dia tak ada iman. Yang iman yang betul-betul nak tahu ni Allah Ta'ala. Tapi gambaran kepada kehebatan iman tu kita dapat tengok. Tapi bukan tepat lah. Kita tak boleh kata orang yang kuat sembahyang tu kuat iman. Tapi kebiasaannya, adatnya orang yang kuat sembahyang tu lah orang kuat iman. Jadi untuk menghidupkan iman ni dalam hati. Dia mesti dibuat dengan ibadah. Kalau kita ngaji tauhid, percaya pada Allah Ta'ala, apa itu je, percaya sembahyang tidak, apa tidak, itu bukan. Itu saya tak tahu nak kategori ke apa. Ada orang duduk, aku makam tinggi, aku dah percaya kepada Allah Ta'ala, sudahlah. Awaluddin ma'rifatullah, itu diulang-ulang 3-4 kali. Awaluddin ma'rifatullah, aku dah kenal Allah Ta'ala. Bila kita bercakap, dia masuklah kaedah-kaedah kaedah falsafah metafizik untuk bagi kita yang tak tahu faham benda tu. Kita pengangin macam tu. Dia ni handai ni, makam tinggi ni, dia tu tak semayang. Dia punya gambaran semayang tak semayang orang ni, kita tengok Nabi. Sebab itu kita kena belajar sirah. Nabi penuh tak tinggal semayang. Dan siapa manusia paling tinggi martabatnya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Pernah Nabi tinggal semayang. Kalau kita nanti insya-Allah, kalau kita panjang umur, kita baca akhir kitab sirah kita Nurul Yaqin, nanti disebut kisah ketika Nabi nak habis hayat dia. Nabi dipimpin untuk semayang subuh berjemaah dengan sahabat-sahabat dia. Kalau sampai tahap macam itu, Nabi punya jaga semayang, Nabi ajar kita. Dan kalau tengok ulama-ulama yang ikut jalan Nabi juga, sahabat-sahabat Nabi sendiri, kita tengok macam mana dia sangat konsisten dalam melaksanakan semayang. Sebab as-salatu imaduddin, semayang tu tiang agama. Tiba-tiba dengan sebab ada manusia segolongan ni, dia kata aku dah beriman, aku dah mengucap, aku dah ngaji ilmu tauhid, aku tak payah semayang, makam aku dah tinggi. Tak jadi. Sebab ibadah tadi adalah untuk menghidupkan iman. Iman ni boleh bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman bagi manusia awam. Kalau iman para Nabi, dia bertambah, tidak berkurang-kurang. Dia sentiasa bertambah. Adapun iman kita ni adalah bertambah. Macam mana nak tahu iman tu bertambah? Ataupun kalau nak sebut untuk nak ra'i ayat ni, iman ni boleh hidup dan boleh mati. Hidupnya iman bila kita rajin buat ibadah. Bila iman kita macam mati ataupun pensan lah, kalau mati hilang terus. Pensan, hidup, jaga dengan pensan, hidup dengan pensan. Pensan ni tak buat apa-apa lah. Kalau orang malas semayang, dia tidur situ pun dia tak semayang. Dia tidur sini, orang main jemaah depan dia, dia tak semayang, lepas sudah. Kalau dia tak nak semayang. Tapi kalau orang yang nak semayang, dari jauh boleh datang. Ini maksudnya kenapa dia boleh datang? Iman dia hidup. Satu. Yang kedua, menyihatkan tubuh badan. Bila berlaku pergerakan, apa nama ni, ibadah ni adalah pergerakan amalan badan. Kalau haji sebagai contoh, jalan jauh, orang pergi haji tahulah. Puasa, sihatkan perut. Solat, dia ada khasiat-khasiat ni, ada pakar-pakar kesihatan yang bagi tahu, wallahu taala alam. Yang ketiga, memperbaiki akhlak. Akhlak ni tingkah laku kita. Jadi dengan ibadah, akhlak kita akan diperbaiki. Jadi kalau orang nak baik akhlak ni, mesti rajin semayang lah, kalau bahasa mudah cakap kita ni. Itu orang kata semayang pun perangai berapa teruk juga.
Maksud semayang tak betul lah jawapan kita tu. Semayang dia tak betul. Ada kesilapan dalam bab semayang. Sebab semayang ni asas rukunnya ada 3 kategori rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Jadi yang bergerak ketika semayang tu mulut, badan dan hati. Mana kena sentiasa duduk dalam semayang tu. Kadang-kadang kita mulut dalam semayang, badan dalam semayang, hati tak ke mana-mana tu. Dia panggil. Jadi kalau ada masalah dalam bab itu, dia tak akan capai benda-benda yang kita sebut tadi. Dia kena perbaiki benda itulah. Bukan tinggalkan semayang, mayang pun tak baik, baik tak payah semayang, tak jadi. Dulu saya ingat masa saya sekolah menengah dulu, kita kalau menengah sekolah agama tapi ada orang tua-tua daripada kita tu kita hormat sebab demi pengalaman. Kita nak berhujah tak reti. Dia kata semayang ni kalau tak ikhlas tak payah semayang katanya. Kita nak jawab tak reti. Kita pun budak lagi tingkat 3, tingkat 4 masa itu. Kita ngaji tapi tak mau dia cakap tak betul. Tapi dia orang besar. Dia nampak macam orang hebat lah. Dia sebut nama Allah saja. Mayang ni kena ikhlas. Dia Allah marah kita ni. Selagi tak ikhlas jangan sembahyang. Macam tu. Jadi kalau jawapan kita macam mana orang macam itu? Satu je. Semayang ni perintah Allah. Kalau tak buat dosa ke tidak? Dosa. Pertama, ikhlas dalam semayang tu perintah Allah ke tidak? Perintah. Buat tak buat berdosa ke tak berdosa? Tak ikhlas berdosa. Jadi kalau semayang pun tidak, ikhlas pun tidak, 2 dosa kita situ. Kalau kita semayang buat, ikhlas tidak, ada 1 dosa situ. 1 dosa, 1 pahala. Sebab kewajipan kena buat. Itu satu. Yang kedua, benda ikhlas ni satu analogi, satu bandingan yang mudah. Zaman dulu lah, saya sekolah rendah dulu, kalau Masjid Lambor tu dia ada orang ngutip derma masjid bayar Jumaat, kita akan masuk duit, dia akan bunyi ketung setiap tong tu bak duit selin. Kalau kuat tu 5 kupang lah. Kalau bunyi banyak tu 2-3 kepin lah. Kalau tak bunyi, orang tengok tak bagi orang ni. Sekarang ada bunyi tak? Sekarang kalau ada bawa benda tu, tak ada bunyi dah. Kenapa? Orang tak bagi dia duit selin, orang bagi duit RM1, duit kuota. Jadi kalau orang yang bagi duit RM1 dekat masjid tu, tanya dia tak perasan dia bubuh duit RM1 tu. Dia tak perasan. Sebab apa? Sebab dah, kalau dia kata sembahyang Jumaat tu dah setahun 365 hari. Udah lebih beratus-ratus hari dah, 10 tahun dah dia bubuh benda itu dia bubuh. Dia tak kerasa. Dia dah jadi, satu boleh jadi dia rutin, ataupun boleh jadi dia dah ikhlas sungguh. Dia dah tak rasa apa-apa dah. Bagi ke macam ikhlas ni, orang apa ni, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, tak ada rasa apa-apa. Itu masuk ikhlas. Macam mana nak dapat tak ada rasa macam itu? Sebab dia buat hari-hari, baru dia akan datang hidup iman tu. Hidup maksudnya hidup iman tu. Kalau hari ni baru semayang dan ikhlas, tak jumpa lah. Nak khusyuk dalam semayang, dia kena ada tadribat, tamrinat, latihan kita kontrol, mengawal hati daripada merayap, latihan mengawal pemikiran daripada merayap, latihan mengawal anggota daripada merayap, baru dia bergerak ke tempat yang lain daripada solat. Kena ada latihan. Tak mahu ni tiba-tiba elok. Orang nak jahit, tak boleh hari ni belajar jahit, hari ni boleh jahitan dia paling kembang, tak mahu dia kena jahit berkali-kali sehinggalah dia dah sebati dengan benda itu. Ni satu benda yang kita nak. Dan menyucikan jiwa kita akan bersih ni, panggil tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi ni disinonim dengan ilmu tasawuf. Membersihkan hati pertama mesti dengan amal soleh, dengan iman yang hidup, tubuh badan yang sehat, akhlak yang baik dan jiwa yang suci. Berhasillah kebahagiaan manusia, kebahagiaan persorangan dan kebahagiaan orang-orang yang sejenis dengannya. Orang-orang sejenis ni orang manusia jugalah, baru bahagia kalau ada iman, badan sehat dan sebagainya. Yang kelima,
memperkatakan tentang kelemahan manusia. Tadi bagi tahu tujuan manusia ni, kelemahan manusia. Malam saya dah ada satu macam seminar lah. Saya pun baru perasan, memang Fala baru diperasan oleh guru ni. Ini kita kena ngaji, jangan berhenti ni. Ini ngaji baru dapat diploma dah nak berhenti sebab dah handai dapat diploma, dapat ijazah dah berhenti, dah handai dapat ijazah. Ilmu ni kalau berenang sampai sudah tak dapat, tak puas, tak habis. Dia kata dalam Quran, bila datangkan perkataan insan, ayat selepas itu adalah satu penyataan yang negatif. Contoh ayat kita biasa baca dekat wal asr innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, rugi. Manusia ni sifatnya rugi. Tu dalam surah surah Tin, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian selepas itu kami akan jadikan dia seburuk-buruk sebaik-baik, seburuk-buruk serendah-rendah penciptaan. Jadi masih lagi negatif. Manusia ni kena ingat apa maksud di situ. Di sini dia sebut dalam ayat surah Fatihah ni menyebut memperkatakan tentang kelemahan manusia, bahawa ia tidak akan dapat melakukan sesuatu pun melainkan dengan pertolongan Allah dan izin. Ini benda kita kena pegang sungguh-sungguh. Apa yang kita buat mesti dengan pertolongan Allah dan mesti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak tolong, contoh kita tanam sawit. Kita sawit dah senang orang kerja tanam sawit. Kita tanam pokok. Kalau Allah tak tolong bagi oksigen pada pokok tu, boleh hidup pokok kita? Tak boleh. Allah tak turun kayu ataupun tak salir kayu daripada bawah bumi, tak hidup pokok kita. Jadi siapa kita tanam dengan buah bajir kita, aku tanam buah bajir, buah ayu, oksigen kita boleh bubuh? Oksigen kita boleh bubuh? Tak ada. Oksigen tu Allah Ta'ala bagi. Jadi Allah yang tolong kita buat. Anak kita jaga daripada kecil. Kita kata aku yang betul lah, dari segi cakap betul lah, tapi segi hakikat ni bukan kita, Allah yang tolong. Allah yang tolong. Sebab itu apa yang Allah tolong, sebab itu kita kena ada satu dalam hati kita yang apa yang kita buat ni, kita lemah satu. Dia tahu kita lemah, baru kita nak bergantung pada orang lain. Orang yang tak rasa dia lemah, dia tak kena bergantung pada orang lain. Wa Fir'aunadzil autad, Fir'aun yang punya tentera yang kuat, bila dia nak minta tolong orang, tak ada minta tolong orang, less sekali bila dia dah tergebir-gebir dalam air laut tu, baru dah. Pasal tentera dia dah lebuh semua, dia kalau tidak semua tentera dia. Fir'aun ni antara Allah Ta'ala bagi dia tentera yang banyak. Autad maksudnya tentera yang banyak. Kalau kita orang baca kajian tentang pembinaan piramid tu, berapa ramai mati tu, diheret bongkah batu, besar batu piramid ni. Yang batu tu dibawa kalau sekarang ni pakai lori, satu lori tanah tu sebiji kot, seberat dan besar. Dia tungkai batunya. Kalau batu tak tungkai, ribut pasir, runtuh tu. Dia dekat padang pasir dekat Gizah ni, atau kita panggil Gizah lah, tapi tegak. Ni kita lemah. Bila kita tahu kita lemah, ayat cantik Mukadimah ni, dia bagi tahu ajar kita lemah. Kita kena ingat kita lemah. Ilmu pandai mana pun kita mesti lemah. Ilmu kita ni ada had. Penglihatan kita ada had. Pendengaran kita ada had. Kekuatan kita ada had. Kalau dalam cerita orang melamir, gajah yang kuat tu takut dengan tikus ke apa? Kalau besar gajah, apa peduli tikus? Dilatam, tapi dia sifat. Dia ada kelemahan. Maksud menunjuk manusia khususnya ada kelemahan. Sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, iyyaka nasta'in, kepadamu lah Allah kami memohon pertolongan. Baik itu kita jangan putus-putus doa. Menerangkan bahawa perkara yang utama
dihajati dan dipohonkan daripada Allah Ta'ala ialah memperoleh hidayah dan taufik ke jalan yang membawa kebahagiaan, dan cara melaluinya sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Kerana telah sedia ada berbagai-bagai jalan yang akan ditempuh, dan cara-cara melaluinya pula banyak, berbilang-bilang dan berlain-lain, disebabkan berlainnya tabiat, adat dan hawa nafsu yang beraneka ragam. Kita minta dalam semayang subuh tadi 2 kali. Sekali lah minta cukup. Dah minta sekali, udah semayang dah kita ni. Tapi minta lagi. Dan memang minta dalam semayang pun. Hari-hari 17 kali kita minta. Yang wajib tak sampai sunat. Setiap kali semayang, lagi banyak rakaat, lagi banyak kita minta. Tarawih esok kita minta banyak lagi. Apa pasal minta berkali-kali? Sekali minta cukup. Satu nak menunjukkan jalan kita lalu bukan satu. Jalan kita nak tuju satu, tapi dia punya cabaran di jalan kita nak pergi tu bukan satu. Kalau kita nisbah kita ni, jalan kita pertama jalan dia ada kono-kono. Satu. Jadi kalau kita berjalan naik kenderaan, kena ingat ada kono. Ada kono yang kuat, ada kono yang tak kuat. Satu. Ada jalan yang beralun. Tarnya elok tapi permukaan buminya beralun. Kena beringat tu. Dan ada jalan yang bertampal-tampal. Ada bonggoi, ada bukit. Ada yang jalan elok tapi tepi kiri kanannya curam dan sebagainya. Kena ingat. Dan ada di jalan itu halangan-halangan. Yang ketika itu walaupun dihalang, kita tak menyimpang. Kalau menyimpang, kita akan kelain. Itu. Jadi kita minta setiap hari tunjukkan. Nanti kita masuk dalam tafsir surahnya, saya akan sebut ada 5 jenis hidayah yang ada, yang kita minta satu je. Dan yang ketujuh, mengarahkan manusia kepada memerhati dan memikirkan kisah-kisah umat manusia yang telah lalu dan hal ehwalnya supaya ia memilih akan apa yang menyebabkan kebahagiaan mereka dan berjaga-jaga serta menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan kecelakaan mereka, sehingga dapatlah ia manusia hidup di dunia ini dalam keadaan yang selamat dan berjaya mendapat nikmat yang kekal pada hari akhirat kelak dalam syurga Darussalam. Jadi dalam ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Jadi Allah Ta'ala terangkan kisah orang-orang dulu. Orang dulu ni mahal. Dan mahal lah, dia ada pengalaman. Kalau dicerita, ambil. Apa benda yang pernah berlaku yang mesti kita ambil. Sebab cerita dulu. Jadi, walaupun begitu, kalau kita baca dalam sejarah manusia, contohnya antara zaman Nabi Allah Lut dengan zaman Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Tempohnya tak lama, dekat. Tempohnya tak jauh. Tapi kisah yang berlaku pada Nabi kaum Sadum ni, kaum Lut ni, yang diterbalikkan bumi itu, baru je berlaku. Tapi manusia leka juga. Sepatutnya benda-benda yang menggerunkan macam itu menjadikan tauladan dan sempadan bagi manusia. Tapi disebabkan iman yang tidak kuat, bahkan langsung tidak ada iman dalam hati manusia pada masa itu, dia tak peduli benda itu. Cukup kalau kita nisbah pada kita ni, kita baru ni berlaku Covid, sekarang dah tak ada Covid. Tengok cara masa Covid dengan tak ada Covid. Kita macam ada antara kita yang seolah-olah dah lupa yang Covid itu pernah jadi pada kita. Seolah-olah lupa. Ini sifat manusia tu. Jadi kita kena beringat bila mana kita sentiasa baca cerita-cerita Covid balik. Bila baca Covid balik, tiba-tiba baca 7 langkah penjagaan Covid, bawa sejadah, pakai mask, nak begini basuh tangan, baru kita teringat balik. Hilang stiker-stiker poster besok, kita langsung. Mungkin ada di kalangan kita seolah-olah rasa macam tak pernah berlaku Covid yang melanda kita ni. Orang yang sakit sekalipun dia akan lupa.
Jadi macam mana nak ingat balik? Baca cerita balik lah. Dia kena sentiasa kita muhasabah. Itu dalam Fatihah sebut ada orang yang maghdub, orang yang dimurkai Allah, ada orang yang dhalin, orang yang lalai daripada mengenal. Walaupun dalam masyhur dalam tafsir menyebut maghdub tu orang Yahudi ataupun dhalin tu orang Kristian, tapi hakikatnya maghdub ni lebih luas. Siapa-siapa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga dinamakan As-Sab'ul Mathani. Maksud Sab'ul Mathani, kalau ada orang baca, mari kita baca sama-sama baca Sab'ul Mathani. Maksud Sab'ul Mathani itu 7 ayat yang diulang-ulang baca setiap hari. Surah Fatihah ni ada 7 ayat. Bacaannya dalam sembahyang yang berbilang rakaat, atau 7 usul yang diulang-ulang huraiannya dalam Quran. Boleh kita panggil 7 ayat Quran tadi, Bismillah sampai waladhdallin tu adalah 7 usul. Usul ni dasar-dasar utama yang ada huraian-huraian daripada ayat-ayat yang lain. Rasulullah SAW pernah menyatakan kelebihan surah ini dengan sabdanya yang bermakna, tidak ada di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, Taurah, Zabur, Injil, satu surah yang sama kelebihannya seperti Ummul Quran. Jadi kelebihannya banyak. Demikianlah kelebihan surah Fatihah yang diwajib. Demikianlah kelebihan surah Fatihah yang diwajibkan kepada orang yang mengerjakan sembahyang membacanya sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam jika ia tidak musafir. Itu apa namanya surah. Jadi kita kalau orang minta kita baca ayat, apa ayat lah, buat ayat penawar, kita tak reti, baca je surah Fatihah, tiup je ayat. Sebab yang nyembuh bukan ayat tu, yang nyembuh ni Allah Ta'ala, tapi wasilah dia kita ambil dari kelebihan surah Fatihah. Kalau jadi jadilah, kalau tak jadi tak jadilah. Bukanlah maksudnya mesti jadi, makan ubat pun tak sembuh-sembuh. Orang darah tinggi sampai sudah makan ubat ni tak sembuh-sembuh. Ada yang sekali makan sembuh. Jadi ingat penyembuh tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita, tapi kalau orang suruh tu apa ni, kita bantulah, tu hajat orang. Ni kalau kita nak beramal dengan fadilat surah ini, memang ada sahabat yang buat macam tu. Bila dia minta baca, dia baca surah Fatihah, sembuh betul. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang ngaji ayat syifa, dia tahu dah. Tapi sebab apa kita kata boleh sembuh ni? Kalau kata ayat syifa ni duduk surah mana? Ayat-ayat syifa, ayat-ayat perubatan Islam ni duduk dalam surah-surah yang lain. Jadi Fatihah ni ibu dia. Jadi bila bawa ibu dia, dengan izin Allah SWT, insya-Allah sembuh. Baca yakinlah ni. Tapi kalau jadi jangan sombong pula. Buat ni. Sebab jadi bukan kita handal tu. Jadi tu Allah Taala buat. Allah Taala. Allah Taala alam tu pun di situ berlaku. Masuk. Nanti baru kita masuk lagi tafsir surahnya. Nanti kita masuk insya-Allah surah Fatihah yang kita nak bincang sikit tentang basmalah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa dhal musallin walhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.